Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bidang Al-Quran, pelajaran kelima, memahami keutamaan dalam tindakan. Firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 19 hingga 20 yang bermaksud, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka, yakni yang bersifat demikian, tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta, benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang yang berjaya. Sebab turunnya ayat 19 dan ayat 20 surah Taubah, menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberikan minuman kepada orang yang menunaikan haji. Terdapat juga sahabat yang akan menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram. Selain itu, terdapat sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Percakapan mereka ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadu hal ini kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat tersebut. Maksud fiqh al-awlawiyah. Fiqh al-awlawiyah bermaksud mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Maksudnya kita melakukan sesuatu perkara yang lebih perlu dilakukan daripada perkara-perkara lain berdasarkan prinsip syarak. Pelaksanaan fiqh al-awlawiyah terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, ilmu dan pemikiran. Yang kedua, amalan. Dan yang ketiga, tuntutan syarak. Seterusnya, bidang pelaksanaan fiqh al-awlawiyah. Yang pertama, ilmu dan pemikiran. Prinsip am dia mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan suatu amalan. Maksudnya dia lebih mementingkan ilmu daripada perkara-perkara lain. Aplikasi. Yang pertama, mengutamakan ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Maksudnya dia lebih mementingkan ilmu fardu ain, ilmu yang wajib, daripada ilmu fardu kifayah. Contohnya, mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu lain. Yang kedua, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam. Contoh dia, mengutamakan mempelajari ilmu dalam bidang perubatan dan kejuruteraan. Maksudnya kat sini, bidang ni dia lebih mementingkan ilmu. Bidang fiqh al-awlawiyah yang kedua ialah amalan. Prinsip amnya mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat. Aplikasinya, yang pertama, mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Contohnya, mengutamakan bersedekah berbanding dengan gotong royong. Kalau kita sedekah dalam pelbagai bentuk macam duit ataupun makanan, kita akan bagi manfaat kepada seorang tu yang kita bagi tu, penerima sedekah itu. Kalau gotong royong pula, mengikut keperluan dan situasi. Maknanya sebab tu kita tak buat gotong royong ataupun
kerja-kerja pembersihan setiap dengan kerap. Dan apabila kita tengok suatu tempat tu terlampau kritikal, macam terlampau kotor, baru kita akan lakukan. Okey, untuk aplikasi yang kedua, mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadah sunat yang berbentuk peribadi. Contohnya, mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat berbanding dengan memperbanyak amalan sunat untuk peribadi. Okey, program berbentuk kebajikan kemasyarakatan ni contoh dia macam mengadakan pusat jagaan kanak-kanak, kelas tuition ataupun khidmat kaunseling. Okey, kalau contoh amalan sunat untuk peribadi ni macam solat duha, solat tahajud semua dan puasa sunat. Bidang fiqh al-awlawiyah yang terakhir ialah tuntutan syarak. Prinsip amnya mengutamakan perkara pokok ataupun perkara usul berbanding dengan perkara cabang ataupun perkara furu'. Okey, perkara pokok ataupun usul ni ialah perkara asas dalam Islam seperti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala perkara cabang ataupun furu' ialah perincian kepada pelaksanaan perkara pokok seperti hukum pelaksanaan solat berjemaah. Maknanya perkara pokok ni penting. Lepas tu perkara cabang ni dia memperincikan suatu perkara tu. Okey, untuk aplikasi pertama, mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Contohnya, mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum bersedekah. Yang kedua, mengutamakan amalan fardu berbanding dengan amalan sunat. Contohnya, mengutamakan membantu ibu bapa berbanding iktikaf. Yang ketiga, menguasai akidah berbanding dengan perkara syariah. Contohnya, mempelajari asas-asas akidah Islam terlebih dahulu sebelum memperdahului isu-isu fiqh. Seterusnya, kepentingan fiqh al-awlawiyah terhadap individu dan masyarakat. Okey, yang pertama, memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Maksudnya, apabila kita mengamalkan fiqh al-awlawiyah ni, tindakan manusia akan sentiasa terkawal dan teratur. Okey, yang kedua, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif. Maksudnya, fiqh al-awlawiyah ni dapat meningkatkan kualiti kerja. Okey, yang ketiga, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial dalam melestarikan pengurusan kehidupan. Maksudnya dapat mewujudkan keamanan dalam pengurusan kehidupan manusia. Okey, yang kelima, mengimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariah. Okey, yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Pengajaran ayat 19 dan ayat 20 surah At-Taubah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadah. Okey, contoh kalau macam orang kafir kan, walaupun dia sedekah banyak mana pun, walaupun dia bantu orang yang dalam kesusahan, tapi kalau dia tak beriman, dia tidak akan menerima ganjaran pahala. Sebab dia, iman ni ialah kunci penerimaan segala ibadah. Okey, yang kedua, kita hendaklah sentiasa berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Okey, walaupun kita dah banyak melakukan amalan, semakin hari kita kena semakin tambah amalan tu. Okey, yang keempat,
kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Allah pun telah berfirman, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu ke arah kebaikan, kerana kebaikan itu akan diberi ganjaran pada hari akhirat.